Assalamualaikum guys. So, jadi hari ni kita akan buat satu latihan bab 8 matematik. Bab 8 sukatan serahkan data tak terkumpul. Okay, actually bab ni pada awalnya senang je. So, jom kita try buat praktis ni sama-sama. Actually ni homework saya tapi sambil buat homework sambil tu kan. So, apa salahnya? Allah. Ampun. So, okay. Soalan yang, okay, ni contoh dia. Data kat bawah menunjukkan tinggi dalam cm bagi 20 orang murid. So, dah bagilah data-data ada 20 orang murid ni berapa tinggi dia. Cari beza tinggi dalam cm antara murid paling tinggi dan murid paling rendah. So, beza kita tahu tolak. So, just korang je cari je lah. Apa ni? Korang je cari je lah. Mana nombor paling tinggi tolak nombor paling kecil. Ni senang je. So, kalau kat sini korang tengok. Ini korang tengok nombor paling besar dia 172. Tolak dengan 128. So, beza tinggi antara orang yang paling tinggi dan paling rendah adalah 44. So, kita buat pula. So, dia kata data kat bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 20 orang murid dalam sebulan. So, cari beza antara bilangan buku yang paling banyak dan paling sedikit dibaca dalam sebulan. So, kita tengok nombor yang paling besar 18. Betul tak? So, nombor paling besar is 9. So, kita buat. So, beza buku. Nampak ke apa yang saya tulis tu? Tak nampak. Sekejap, saya tukar pakai pen. So, beza buku. Nampak kan? Beza buku sama dengan 18 tolak dengan yang paling kecil kat sini adalah 10. So, beza dia adalah 8 bawah buku. So, ni 8. Ini soalan yang kedua. Plot titik di bawah menunjukkan skor yang diperoleh 12 orang murid dalam satu pertandingan. So, ada 12 orang murid. Ada 12 titik. Okay, ni adalah skor dia. Yang 0, 1, 2, 3, 4, 5 ni skor dia. And then yang titik hitam ni adalah bilangan murid yang join. Apa ni? Bilangan murid yang join pertandingan tu. So, ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ada 12 orang dan ada 5 skor kat sini. Cari beza antara skor tertinggi dengan skor terendah dalam pertandingan itu. So, dia suruh cari beza skor. So, skor dia 5. Cari beza antara skor tertinggi dan skor terendah. So, skor beza tertinggi dan skor terendah adalah, betul lah, 5 tolak 0 sebab dia suruh cari beza skor. Dia tak suruh cari beza pelajar dalam skor yang tertinggi ke apa, tak. Dia suruh cari beza skor. So, korang boleh ambil highlight. Kita boleh highlight kan. Cari beza skor. Tak, pink. Pink nampak. Ambil pink. Pink nampak. So, dia suruh cari beza antara skor tertinggi dengan skor terendah. Cari beza skor tertinggi dan skor terendah. So, skor tertinggi dia 5, beza skor. So, kita buat beza skor. Beza skor. So, sama dengan 5 tolak 0. So, 5 tolak 0, 5. So, beza skor antara skor tertinggi dan skor terendah adalah 5. So, plot titik di bawah menunjukkan markah diperoleh sekumpulan murid dalam satu kuis sains. So, ini adalah markah sama juga. Ini adalah markah. Berapakah beza antara markah tertinggi dengan markah terendah? So, beza markah dia senang je. Markah dia is yang 10 ni, yang sampai 20 ni markah. Lepas ni yang ni adalah kumpulan murid. I mean students yang join apa ni? Kuis ni lah. Macam yang soalan sebelah ni kan. Soalan sebelah ni bawah skor, atas ni student. So, sini pun sama. Sini markah yang diorang dapat and sini student. So, markah yang paling tinggi dia kata beza antara markah tertinggi. So, beza markah tertinggi dengan markah terendah. So, beza markah tertinggi, markah terendah. Senang jawapan dia. Beza markah. Maaf ni, tadi terconteng. So, beza markah 20
Tolak 10. So jawapan dia kalau korang tak tahu boleh guna kalkulator. So siap untuk soal page yang pertama. So jom kita melawat ke page yang kedua. Okay, page kedua ni tentang serakan ataupun serakan ke serakan. Tak tahulah macam mana sebut dia. Okay, soalan dia bina satu plot batang dan daun berdasarkan setiap set data berikut. Okay, actually ini untuk form 4 punya matematik. Rasanya yang macam bab daun, batang daun. Lepas tu macam yang tadi awal kita belajar pasal cari beza and then ada bentuk macam ni. Kita pernah belajar waktu rasanya dalam form 2. Rasanya dalam form 2 kita ada belajar pasal mean, mode. Rasanya. Tak betul ke tak? Okay, so soalan dia kata bina satu plot batang dan daun berdasarkan setiap set data berikut. So kita kena bina batang daun. So macam mana nak bina batang daun ni? Okay, korang tengok Okay, ni batang, ni daun. So batang ni mewakili puluh. Macam ni. Contohnya dia ambil okay, tengok kunci dulu. Okay, kita explain ke kunci dulu. 1, ni kan garis tengah ni, lepas tu 9. Maksud 19. So 1 ni adalah 10 and 9 ni adalah sah. So contohnya 26 dia buat macam mana? 2, sini 10, 20 kan? 2 letak depan and then 6. So kita tahulah kat sini, ni 19, 25, 26, 26. So kenapa 6 ni ada 2? So maksudnya dia ada ni 19, ni ada 25, 26, 26. Macam tu. So kalau sini contohnya 3, lepas tu sini 3, so 33. Sini 3, 6, so 36. 47, 48, 49. So ini adalah konsep batang dan daun. So sekejap saya cari baris. So kita buat pula soalan yang kedua. So kita kena susun dari kecil sampai ke besar untuk batang dan daun ni. Maaf saya ingatkan buku sekejap nak tulis. So batang daun. Actually ni senang je. Sorry tulisan buruk. Okay. Sekejap nak pusing buku lagi nak garis. Okay. Sambil kita buat homework, sambil kita buat video. Okay. So batang, batang nombor paling kecil kat sini. Saya ingat Okay. Nombor paling kecil kat sini ada 65, 41, 66, 56, 40, 53, 64, 53, 68, 52. So yang paling kecil kat sini adalah 4, 0. So ada lagi tak yang 40, 40. So ni 40 dah potong, ni 41 potong. So lepas tu yang ketiga terkecil. So 3 dah 40, 41, 52, 68, 53, 64. So 52. 52 ada 53, ada 2 kali 53 ni dengan ni. Nampak kan? 53 ada 2 kali. So kena 2 kali juga 3 ni. So 52, 53, 53. So and then 56, 56. Okay dah. So pula ada 64, 65, 66, 68. So 60, 4, 5, 64. Mana 65, lepas tu ni 66 pula. So 6 kat sini dan 68. So 8. So inilah plot batang dan daun kita. Allah. Soalan yang ni pula pun sama juga. So ni sama juga. Kita buat batang. Kita buat daun. Lepas tu kita garis. Ni pun garis. Okay. So batang daun. So kita start dengan nombor paling kecil. Kita ada 57, 65, 62, 71, 57, 63, 74, 52. Okay, korang macam dah sendiri. So paling kecil kat sini yang bisa nampak ada nombor 50. 50 pula. 57 kan? 57, 52. Tak. Paling kecil 52. Betul tak? Paling kecil adalah 52. Betul tak? Nombor 2. Betul lah. 52. Dan 57 ada 2 kali. 57. Lepas tu 62. 62 ada 2 kali. 63. 65 ada 2 kali. 66. 68. 69.
Patut ke sini kan sedikit kan. Tapi apalah dah buat. So 62 ada 2 kali, 63, 65 pun ada 2 kali. Ni actually 65. Allah. 65, 66, 68, 69. So lepas tu 70 pula, 71, 74 ada 2. So kita buat 74, 74. And then ada 77. Lepas tu ada 80, 83 dan 87. So senang je nak baca apa ni? Plot batang daun ni. Dalam banyak-banyak tu plot batang daun lah paling saya suka. Cik. So ni pula ni pun sama jugalah. Sebatang daun. Senang je. Plot batang daun ada batang ada daun. Sudah. So kita akan garis. Allah. Maaf. Sebatang daun. So kita tengok, okay, ni ada 243, 44 dan 248. And then 256 ada 2, 257 pun ada 2 dan 259 ada 1. Okay, and then 260, 261 ada 1, 265 ada 1, 266 ada 2, 267, 268. 270 ada 1, 274 1, 277 1. Dah siap untuk bahagian atas. Dah. Okay, so kita akan move on ke bawah pula. Okay, ni pun salah satu plot yang senang je actually. Senang je. Sekejap, salah soalan. Okay, actually senang je soalan yang bina-bina plot ni. Semua memang senang untuk bab 8 pada awal ni lah. Sebab saya pun baru belajar. Kan? So, bina satu plot titik bagi setiap set data berikut. Okay. Dia bagi satu set data and then dia suruh kita susun macam ni. Kalau macam ni, kalau contohnya 57. 57 ada 2 kan? Ada 2 kali kan? So, 5 kita buat 77. Tapi kat sini, kalau kat sini 14 ada 3 kali 14. So, ada 3 titik. So, sama je lah. Kita buat. Jom. Okay. So first kita kena cikgu saya kata kat sini luas antara sini sampai sini kena sama. Contohnya kalau sini ke sini 1 cm. Cikgu saya kata kena sini ke sini pun 1 cm, sini 1 cm, sini 1 cm. So izinkan saya untuk menggaris 1 cm serba 1 jap So, okay. Contoh yang mana? Ni. Okay, ni ada nombor 1 sampai nombor 5. So, saya buat 5 cm. So, ni bagi jarak sikit. Ting. So, ni okay. So, ni nombor macam mana? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jom. Okay. Nombor pertama adalah nombor 2. So, kita buat titik sini. Potong. Nombor 5. Nombor 4. Nombor 2. Bubuh kat atas ni pula. 1, 3. Jadi kalau korang dah dah expert, laju je. So, ni 3 tadi 2 kali dah. So, ni 3 ada 2 kali. Maaf. So, 3 dah. Maaf bunyi bising. So, ni 3, 1, lepas tu lagi 1, 3. Allah. 3. Lepas tu 5. Lepas tu 2.
Tak. Korang pula lah bagi cantik-cantik. Patut ke bawah lagi ni. Ruang dah tak cukup. Part tu satu ada 2 kali. So 1, 2. Part ada ni. Part lepas tu ni 5. 3 ada 2 kali. 1, 2. Nampak sampai tak cukup dah. Tu 2. So ada 2 lagi. 3, 5, 2. So 5 dengan 2. Dah siap. So macam ni je. Okay. Yang ni pun korang akan buat latihan sama je. So buat je. Plot titik dengan plot batang daun ni senang. So kita akan beralih lah ke bab yang seterusnya 8.1. Okay, ni tipi 1 je. Kalau korang tengok ni tipi 1 je. Dan 1 sebab dia senang senang. Awal ni senang. Tengok belakang sikit. Kan? Okay, apa? Kita buat. Allah. Tapi ni pun sama juga. Lukis-lukis je. So korang tengok ni. Yang ni korang lukis. Okay, dia sekeruh lukis satu batang, plot batang daun. Plot batang daun untuk mempamerkan taburan markah. So korang buat plot batang daun untuk ni dengan ni. So akan ada 2 plot batang daun. Ini berdasarkan plot batang daun yang korang dah buat dekat A tu. Kan ada 2. Berdasarkan plot batang daun tu, korang tengoklah pencapaian murid yang mana lebih baik. Bagikan justifikasi anda. So korang kena tengok penilaian mana, markah mana paling tinggi. Waktu kat tengah tahun ke waktu kat akhir tahun. Okay, macam tu je. Ni pun sama juga. Okay, ni tadi dia suruh lukis plot batang daun kan. Okay, page sebelah dia suruh lukis apa ni? Plot titik. Plot titik yang ni lah, yang tadi kita buat bulat-bulat ni, yang bawah ni. Ni. Yang tu. Ni pun sama, nanti korang last untuk soalan yang B, korang kena bandingkan antara kelab matematik dan kelab sains, kelab mana yang ada serakan yang lagi besar. So korang boleh tengok daripada plot titik-titik tu. Jadi sebab ni kita dah pernah belajar waktu form 2 kan, waktu form 2. So macam sikit-sikit. Okay, so Juliet. Korang baca korang nampak kan ni kat atas ni. Ni. Nota dia bagi. Okay, dia kata Juliet bagi data tak terkumpul ada nilai besar dan tolak nilai terkecil. So, ni pun satu lagi bab sukatan serakan yang senang. So, tarikh adanya 5/8. 5/8 ke 6/8. Okay. So, nilai terbesar tolak nilai kecil. Okay, Juliet antara kuartil bagi data tak terkumpul ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okay, sekejap lagi saya akan explainkan apa itu kuartil ketiga dan kuartil pertama yang saya faham daripada cikgu saya ajar. Okay. So, first disuruh cari Juliet. Senang je. Ni korang tengok mana paling besar tolak mana paling kecil. So, kat sini paling besar is 12 tolak 1. Sama dengan 11. So, Juliet untuk ni adalah 11. Ni pun sama juga. Mana yang paling besar tolak mana yang paling kecil. So, ni 9/0 tolak 1.2. So, sama dengan 7.8. So, ni pula 304 tolak dengan 35 sama dengan 269. Ni dia bagi ni 24 tolak 5 sama dengan 19. 88 tolak 14 sama dengan 74. Senang ni kan cara nak kira Juliet. Okay, Juliet ni memang senang je. Then ni pun sama Juliet. Kalau Juliet dalam apa ni, cari Juliet bagi setiap set data berikut. Okay, kalau ni yang ni dalam bentuk jadual, yang ni dia dah bagi apa ni dalam bentuk bulat-bulat macam ni kan. Ni dia bagi dalam bentuk jadual. Actually cara nak buat dia sama je. Nilai terbesar tolak dengan nilai terkecil. Okay, ni dia buat skor dia adalah 5, 1. Okay, macam mana nak bayangkan macam mana kita nak transferkan bentuk apa ni, bentuk skor ni jadi macam plot titik ke, plot batang daun ke. Okay, nak senang kita buat plot titik. Plot titik. Plot titik senang. Okay, plot titik. Okay, kan dia bagi 1, 2, 3, 4, 5 untuk skor dan ni bilangan murid.
Okay. Apa kata kalau kita pindahkan ke dalam format plot titik ni, yang bawah ni jadi skor. So skor dia 1, 2, 3, 4, 5. Skor dia, so kalau buat dekat plot titik, dia jadi macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada berapa student dekat satu skor. So korang plot je lah. Macam itulah. Sebab dia ambil 5 tolak dengan 1. Nilai terbesar tolak kecil. So ni pun sama. 9 tolak 5. 4. 100 tolak 80. 20. 17 tolak dengan 13 sama dengan 4. 64 tolak 56. Allah, buat betul azim pula. So, ni 64 tolak 56 sama dengan 64 tolak 56 sama dengan 8. Dan ni 10 tolak 2. Okay. Faham tak? Faham tak? Okay, ni senang. Okay. Cara untuk saya terangkan kuartil. Okay, ni saya dah buat perbincangan dalam kelas tadi. Tu nampak macam serabut tapi tak apa. Saya explain apa itu kuartil. Kuartil. Okay. Kuartil. Okay. Kuartil. Dia ada kuartil. Kau nampak? Sekejap. Sabarlah. So, saya akan terangkan apa itu kuartil. Okay. Dia ada kuartil. Kuartil ni. Kuartil. So, kuartil kalau dalam BM dia just Q-U-A-R-T-I-L. Ni adalah kuartil dalam bahasa Melayu. Dan dalam bahasa Inggeris, kau tengok kat buku ni, interquartile. Ni dalam BI. Okay. Kuartil dengan interquartile adalah benda yang sama, cuma dalam bahasa yang berbeza. So, kuartil ni actually dia ada... Okay. Kuartil ni dia terbagi kepada Q1 dengan Q3. Apa maksud Q1 dengan Q3 ni? Q1 ni, kuartil ni sebenarnya maksud dia adalah 1/4 daripada... Macam mana nak terang? 1/4 daripada keseluruhan data. Sekejap, saya tunjuk something. Okay, kalau korang tengok buku teks, muka surat 220. Okay. Dia kata, apakah nilai-nilai satu data disusun mengikut tertib menaik? Kuartil pertama. Okay, kuartil pertama ni maksud dia data yang berada pada kedudukan 1/4. Okay, maksudnya kalau korang ada sini satu data, hitung 2. So kalau korang ada satu data, ni, kira kalau saya lorek kat sini, dia jadi 1/4. Betul tak? Kalau saya lorek kat sini, dia jadi 2/4. Ataupun bila kita pemudahkan, dia jadi 1/2. So maksudnya dia jadi setengah daripada data. So maksudnya kalau saya lorekkan ni saja tadi, ni saja ni adalah 1/4 data. So maksudnya sini adalah Q1. Okay. Lepas tu kita tengok pula. Dia kata kedudukan 1/4 yang pertama, manakala Q3 ialah nilai data pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan. So 3/4 daripada keseluruhan. So 3/4 kat sini lah. So korang lihat lorek ni, ni
Q3 lah. Faham tak? So bila korang lorek semua ni, ni jadi Q3. Okay. So ni jadi 3/4 daripada bahan. So waktu ni saya akan terang je apa masuk kuartil sebab saya tak boleh bincang muka surat ni. Sebab yang ni merupakan PBD saya, so tak boleh. Tak boleh bincang. Tapi tak apa, nanti saya akan buat video baru yang terangkan lagi, macam present. Present lagi apa itu kuartil, apa semua sebab ni baru permulaan. Okay, ni baru permulaan, ni baru 8.2, dia ada lagi. Sebab kita orang baru masuk bab 8 ni, so baru sampai sukatan serakan. Bab kuartil. So, nanti next video saya akan buat pula pasal cara-cara nak kira kuartil-kuartil ni. Tapi first sekarang saya akan stop dulu cerita sikit mukadimah untuk kuartil. Apa itu Q1, apa itu Q3. Q1 adalah 1/4 dari awal 1/4 keseluruhan data. Okay, 1/4. And Q3 ni adalah 3/4 keseluruhan data. So korang ingat je Q1 1/4, Q3 3/4. Tapi kalau saya tanya Q2 berapa? Q2 berapa? Q2 2/4. Ataupun bila kita pemudahkan dia jadi 1/2. So maksudnya dia jadi setengah. Dia jadi setengah daripada keseluruhan data tu. So benda ni simple je. Tapi next video saya akan buat satu lagi video mengenai cara-cara nak kira kuartil. Okay? Guys, thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.